Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Tahal Amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lebih dahulu pada malam ni kita ikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa moga-moga dengan berkat majlis ilmu Allah Taala permudahkan urusan kita, menyembuhkan di kalangan kita yang sakit, memudahkan juga urusan umat Islam, saudara-saudara kita di Palestin. Moga-moga insya-Allah dikurangkan penderitaan mereka dan beroleh kemenangan insya-Allah. Hari ini insya-Allah kita sambung pada perbahasan qala al-musannifu rahimahullah wa qad 'alima Allah ta'ala fi ma lam yazal 'adada man yadkhulul jannah wa 'adada man yadkhulun nar jumlatan wahidah fala yuzadu fi dhalika al-'adadi wa la yunqasu minhu wa kadhalika af'aluhum fi ma 'alima minhum ay yaf'aluhu wa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Baik, maka kata pengarang waqad 'alima Allah Ta'ala fi ma lam yazal 'aliman, yang ni dalam matan yang terpapar di skrin disebut fi ma lam yazal 'aliman. Okey, tapi dalam matan yang saya talaqi tak ada. Jadi boleh potonglah, sebab kita ambil talaqi dengan isnad, maka kita ambil yang saya baca dengan isnad, maka dibaca وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ جُمْلَةً وَاحِدَةً فَلَا يُزَادُ فِي ذَلِكَ الْعَدَدِ. Okay, dalam yang disebut di matan ni fi dhalikal adadu, okay, betul kan, fi dhalikal adadi wala yunqasu. Okay, dalam yang terpapar tu dicetakan tuan-tuan mungkin yang kusu, okay, tapi dibaca wala yunqasu minhu. Baik, kata pengarang, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengetahui dan dia sentiasa mengetahui bilangan orang yang akan masuk neraka dan syurga. Yakni di sini ialah untuk isbat sifat ilmu bagi Allah, yang mana ilmu Allah Ta'ala itu adalah azaliyun abadiyun. Ilmu Allah Ta'ala itu azali, tiada mula, dan abadi, dan tiada akhir. Dan ilmu Allah Ta'ala itu la yazdad, dan tidak bertambah ilmu Allah, wala yanqus, dan tidak berkurang ilmu Allah. Sebagaimana yang kita mempelajari dalam sifat 20, kita faham bahawasanya Allah Ta'ala dengan ilmunya dia mengetahui setiap sesuatu. Okay? Dan dia maha mengetahui dengan pengetahuan yang satu akan perkara yang telah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku, yang tidak akan berlaku, dan apa yang akan berlaku sekiranya yang tidak berlaku itu berlaku. Seperti kembalinya ahli neraka ke dunia. Perkara itu tidak akan berlaku. Tetapi Allah Ta'ala tahu jika mereka kembali ke dunia, mereka tidak akan menjadi orang beriman
dan orang-orang yang melakukan taat kepada Allah. Meskipun perkara itu tidak akan berlaku, tapi Allah Ta'ala tahu apa yang akan berlaku jika yang tidak berlaku itu berlaku. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ilmu Allah bukan seperti ilmunya makhluk, bertambah dan berkurang. Dalam bab ilmu ini juga perlu kita faham tentang masalah golongan Mu'tazilah, Qadariyah yang menyatakan bahawasanya makhluk yang mencipta perbuatan mereka, maka itu adalah menisbahkan kejahilan bagi Allah secara langsung, bukan secara tidak langsung pun, secara langsung. Kerana jika ada pencipta selain Allah yang mencipta seperti makhluk mencipta perbuatan mereka, bukan Allah Ta'ala yang mencipta, maka sudah tentu Allah Ta'ala tidak mengetahui apa yang akan dicipta oleh makhluk tersebut akan perbuatan mereka. Maka setelah mengetahui, setelah dicipta perbuatan itu, barulah Allah Ta'ala tahu tentang apa yang berlaku. Dan ini menisbahkan kejahilan bagi Allah. Sedangkan Allah Ta'ala telah mengetahui setiap sesuatu, sama ada secara kulli ataupun secara juz'i, secara keseluruhannya, jumlatan wahidah contoh dalam yang disebut ini, ataupun secara juz'i. Juz'i ini secara tafsil. Tafsil ni seperti kita punya janggut yang berada di dagu kita, atau rambut yang berada di kepala kita. Secara juz'inya Allah Ta'ala tahu berapa jumlah rambut yang berada atas kepala kita, atau janggut yang berada di dagu kita, atau seumpama dengannya. Maka Allah Ta'ala mengetahui secara tafsil. Jadi juz'i ataupun secara tafsilnya, secara terperincinya Allah Ta'ala juga tahu. Maknanya ilmu Allah terhadap jumlah ahli syurga dan ahli neraka juga Allah Ta'ala mengetahui akan setiap sesuatu. Akan mengetahui setiap sesuatu. Maka tidak ada jumlah ahli syurga yang akan bertambah atau berkurang, dan tidak ada jumlah ahli neraka yang bertambah atau berkurang. Maksud tidak bertambah, tidak berkurang ini ialah kefahaman kita Allah Ta'ala telah mengetahui dan Allah Ta'ala telah mentakdirkan, dan Allah Ta'ala akan menciptakan perkara tersebut, bahawasanya berapa ramai jumlah ahli neraka itu dan berapa ramai jumlah ahli syurga itu, dan Allah Ta'ala mengetahui hal ihwal, hakikat mereka. Sebab itu disebut oleh pengarang tadi, jumlah itu telah ditetapkan. Fala yuzadu, maka tidaklah bertambah, fi dhalikal adad, pada jumlah itu, wala yunqasu min, dan juga tidak akan berkurang darinya. Makna kata jumlah ahli syurga dan ahli neraka juga telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengetahuannya yang azali. Kerana itu golongan Qadariyah dan Mu'tazilah dibungkam oleh perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini, kerana Allah Ta'ala sebagaimana di sisi Mu'tazilah belum lagi mengetahui siapa yang akan buat dosa, siapa yang akan kufur. Kerana di sisi Mu'tazilah dan Qadariyah, yang buat kufur, yang buat dosa ini adalah perbuatan mereka yang diciptakan oleh mereka, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika yang demikian, sudah tentulah Allah Ta'ala masih lagi belum mengetahui siapa yang akan kufur di kalangan hamba-hambanya. Ini adalah masalah yang sangat detail dan teknikal, kerana golongan Mu'tazilah ni bila mereka menisbahkan perkara ini kepada makhluk, bukan kepada Allah, maka sudah tentulah Allah Ta'ala belum tahu lagi siapa yang akan masuk neraka, siapa yang akan masuk syurga, kerana di sisi mereka Allah Ta'ala ni wajib cipta yang baik-baik. Jadi apa saja yang baik diciptakan oleh Allah, yang buruk diciptakan oleh makhluk. Maka iman, dan di sisi mereka juga, di sisi Mu'tazilah, Allah Ta'ala setiap perintahnya ialah kehendaknya. Itu di sisi Mu'tazilah. Kita ahli sunnah, perintah Allah bukan kehendak Allah. Allah perintah manusia semuanya untuk beriman padanya, bukan semua Allah Ta'ala kehendak beriman. Allah Ta'ala perintah manusia semua supaya solat 5 waktu, tapi bukan Allah Ta'ala kehendak semua solat. Allah Ta'ala perintah manusia supaya buat baik kepada kedua ibu bapa. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
sembah Allah dan buat baik kepada dua ibu bapa. Tapi bukan semua orang buat beriman pada Allah dan bukan semua orang buat baik kepada dua ibu bapa. Kerana perintah bukan kehendak. Allah perintah semua manusia beriman, tapi Allah kehendak sebahagian manusia beriman, sebahagian manusia tidak beriman. Kerana masalah ini dah banyak kali dah kita jelaskan tentang keadilan bagi Allah. Dia yang kehendak terhadap makhluknya dan makhluk ini di bawah pentadbirannya, maka terpulang kepadanya. Jika dia kehendak manusia itu beriman, berimanlah dia. Itu hidayah milik dia. Jika dia kehendak manusia itu kufur, maka dialah yang akan mengazabkannya di hari akhirat sesuai dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penjelasan daripada Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahawasanya membantah golongan Mu'tazilah yang mengatakan kerana di sisi Mu'tazilah oleh kerana manusia yang menciptakan perbuatan buruk, maka sudah tentu Allah Ta'ala belum tahu lagi siapa yang akan mati dalam kufur, siapa yang akan mati dalam maksiat. Allah Ta'ala belum tahu lagi di sisi Mu'tazilah kerana itu adalah ciptaan mereka, kekufuran dan kemaksiatan, bukan ciptaan Allah. Tapi kita ahli sunnah, kekufuran dan maksiat juga adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata pengarang, wa kadzalika af'aluhum fi ma 'alima minhum ay yaf'alu wa kullu muyassarun lima khuliqalah. Jadi di sisi ahli sunnah wal jamaah, kadzalika af'aluhum fi ma 'alima minhum. Begitu juga kata pengarang dalam matan ini, demikian juga Allah Ta'ala telah mengetahui segala perbuatan yang akan makhluknya lakukan. Sebab apa? Sebab dia yang ciptakan. Maka dia tahulah semua perbuatan makhluknya. Sama ada perbuatan makhluknya itu baik atau perbuatan makhluknya itu buruk, Allah Ta'ala telah mengetahuinya. Ini adalah akidah ahli sunnah. Tak boleh kita kata ada benda yang di luar daripada ta'alluq qudrah Allah, di luar daripada ta'alluq iradah Allah, di luar daripada ta'alluq ilmu Allah. Kita kena faham bahawasanya dengan ilmunya Allah Ta'ala mengetahui setiap sesuatu. Dengan iradahnya dia telah kehendak setiap sesuatu. Dan dengan kudrahnya dia menciptakan setiap sesuatu. Maka tak ada sesuatu pun pada makhluk ini yang terlepas daripada ilmu Allah, yang terlepas daripada kehendak Allah dan terlepas daripada ciptaan Allah. Semua perbuatan makhluk sama ada perbuatan itu ikhtiari dengan pilihan. Pilihan kita lah. Sama ada kita nak solat atau tak solat. Sama ada kita nak pergi haji atau tak pergi haji. Sama ada kita nak bayar zakat atau tak bayar zakat. Kita diwajibkan solat, kita diwajibkan puasa, kita diwajibkan zakat. Namun melaksanakan itu adalah ada pilihan baginya. Ikhtiar baginya. Nak solat ke tak solat. Kalau solat dapat pahala, kalau tak solat dapat dosa. Begitu. Jadi semua perbuatan ini dipanggil ikhtiariyah, af'al ikhtiariyah. Perbuatan yang ada pilihan baginya. Jadi perbuatan yang ada pilihan ni pun Allah Ta'ala telah mengetahui. Apa yang kita akan pilih pun pada hakikatnya Allah Ta'ala telah mengetahui. Apa yang akan kita pilih. Begitu juga perbuatan yang ghair ikhtiari. Af'al ghair ikhtiariyah. Perbuatan yang dia bukan dengan ikhtiar kita. Seperti degupan jantung. Jantung kita berdegup kan. Tanpa ada pilihan bagi kita. Bukan boleh kita cakap jantung lama dah engkau. Kalau tahun ni umurnya 40 dan 40 tahun dah berdegup jantung ni, berhentilah kejap rehat. Tak ada. Kita tak ada kita tak ada pilihan untuk menentukan jantung tu. Kita boleh pilih untuk dia berhenti ataupun tidak. Kerana itu adalah perbuatan yang ghair ikhtiari. Hakikatnya, yang ikhtiari ke, yang ghair ikhtiari ke, kedua-duanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berkehendak perkara tersebut, dan kedua-duanya berlaku dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu Allah Taala telah meliputi setiap sesuatu, dan Allah Taala telah mengetahui semua perkara sejak daripada azali lagi, kerana ilmu Allah Taala itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Kemudian kata pengarang, wa kullum muyassarun lima khuliqalah. Dan setiap sesuatu
maksud daripada sini ialah semua orang akan dipermudahkan ke jalan yang dia telah ditentukan. Yakni ini adalah daripada lafaz hadis yang masyhur, yang mana sahih isnadnya, katanya syarih, sahih isnadnya dan diriwayatkan oleh ashabul kutubis sittah. Semua kutubus sittah yang sahih Bukhari, sahih Muslim dan 4 yang lagi tu, kesemuanya meriwayatkan hadis ini dengan lafaz ini, wa kullu muyassarun lima khuliqalah, iaitu maknanya ialah sekiranya seseorang itu telah Allah Ta'ala takdirkan dan telah Allah Ta'ala mengetahui pun akan dia ni adalah ahli syurga, dan Allah Ta'ala telah takdirkan bahawasanya dia ni ahli syurga, dan Allah Ta'ala memang dah kehendak dia ahli syurga, maka dia akan dipermudahkan jalan ke arah perkara tersebut. Dia akan dipermudahkan jalan ke arah ahli syurga. Maksudnya, sebagaimana contoh kita baca hadis Nabi SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, contohnya. Orang yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan ke atasnya, maka akan diberikan kefahaman baginya tentang agamanya. Kerana apa? Kerana mempermudahkan seseorang ataupun memberi semangat kepada seseorang, dipermudahkan jalan untuk dia menuntut ilmu agama, itu adalah daripada tanda kebaikan bagi dirinya, dan dengan kebaikan tersebut insya-Allah dia akan masuk dalam syurga. Maka kalau seorang tu dia dapati diri dia, dia bukan suruh tengok orang lain dan bukan suruh takabur, kan? Ini suruh kita tilik diri kita supaya kita sedar kita kat mana. Kita kat mana? Kalau dia dapati diri dia berada sentiasa dalam majlis ilmu, sentiasa berada dalam keadaan taat, Allah Ta'ala tidak cenderungkan hati dia kepada perkara maksiat, Allah Ta'ala tidak cenderungkan hatinya kepada hiburan-hiburan yang lara, Allah Ta'ala tidak cenderungkan dirinya kepada maksiat, tapi Allah Ta'ala cenderungkan hati dia untuk perkara-perkara ukhrawi. Ada perkara harus tapi bukan ukhrawi. Contohnya asyik melancong dia, kan. Asal ada ruang je melancong. Asal ada ruang je melancong. Bukan kita kata perkara itu haram, kata ulama, tidak, perkara tidak haram, bahkan harus. Tetapi perkara itu tidak ada kebaikan ukhrawi padanya. Kerana jaranglah kita kata orang pergi melancong ni, dia punya niat tu adalah dengan suatu niat yang ibadah. Jaranglah. Jadi kebaikan ukhrawi itu kurang. Kita lihat kebaikan ukhrawi seperti dihadiri majlis ilmu, contohnya menyebarkan dakwah, atau jika dia tak mampu menyampaikan dakwah, dia membantu orang buat dakwah, contohnya dia buat infak pada jalan Allah, dia bantu orang-orang yang ingin sampaikan ilmu supaya cukup keperluannya, contohnya, atau jika dia membantu pelajar-pelajar yang menuntut ilmu di pondok-pondok, di pusat-pusat pengajian ahli sunnah wal jamaah, dia bantu selesaikan yuran, contohnya. Maka orang yang berada dalam situasi ini, jika diperhatikan dirinya, dipermudahkan oleh Allah. Dia nak sedekah pun dia tak fikir 2-3 kali, dia tak ada rasa berbelah bahagi. Sedekah tak nak sedekah tak nak, contoh kan. Atau dia nak pergi majlis ilmu pun dia tak ada rasa nak hati, nak pergi majlis ilmu tak nak, malam ni gegar baganza contohnya kan. Contohlah. Dia tak ada rasa begitu. Dia rasa dirinya itu kalau nak buat baik itu mudah je bagi diri dia. Maka hendaklah dia syukur pada Allah. Dia syukur pada Allah kerana itu adalah tanda kebaikan bagi diri dia. Itu adalah tanda kebaikan bagi diri dia. Kerana tu Nabi sebut wa kullu muyassarun lima khuliqalah. Setiap sesuatu itu akan dipermudahkan terhadap apa yang telah Allah Ta'ala ciptakan baginya. Maknanya jika Allah dah tentukan jalannya itu ke syurga, maka Allah akan pemudahkan jalannya seperti ahli syurga lah. Itu dalam keadaan yang kebiasaannya. Dan kalaulah Allah Ta'ala telah tentukan dia untuk masuk dalam api neraka, maka kebiasaannya lorong jalannya itu adalah melalui lorong-lorong ahli neraka lah. Dia buat maksiat, dia berzina, dia mencuri, dia buat kufur pada Allah, wal'iyadzubillah, dan sebagainya. Okay? Itu maksud daripada hadis wa kullu muyassarun lima khuliqalah,
yang dipetik oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Namun begitu, kata pengarang, wal a'malul bil khawatim. Was-sa'idu man sa'ida bi qada'illah. Wasyaqiyyu man syaqiya bi qada'illah. Katanya pengarang, ni ada perbahasan yang sedikit panjang, tak apa. Kata pengarang, wal a'malu bil khawatim, dan segala amalan diambil kira pada penghujungnya. Maknanya seorang yang bahagia, ahlus sa'adah, maka dia akan dikhatamkan hidup dia, dia akan penghujung hayat dia, dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebab tu dia kata wal a'malu bil khawatim. Boleh jadi ada seseorang sebagaimana warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ada orang yang amalnya seperti amal ahli neraka. Tetapi Allah Ta'ala berkehendak sejak azali dan pada ilmu Allah, Allah Ta'ala telah mengetahui di akhir kehidupan dia, maka Allah Ta'ala lorongkan dia kepada kebaikan. Maka boleh jadi dia ini, Allah dalam hadis Nabi, dia ini dia hidup, kalau orang tengok kehidupan dia, dia ni beramal dengan amal ahli neraka. Tetapi di penghujung hayat dia, Allah Ta'ala lorongkan dia kepada lorong ahli syurga. Maka dia taubat kepada Allah, dia mula majlis ilmu, dia hadir majlis ilmu, kerana taubat mesti dengan ilmu. Nak mula ibadah mesti dengan ilmu. Tak ada orang ibadah tiba-tiba ibadah, pandai-pandai buat ibadah, itu tidak diterima ibadahnya. Kalau kita dengar kisah-kisah taubat para ulama pun, mesti akan melalui jalan ilmu. Dia mesti akan melalui jalan ilmu. Maka dia mula dengan jalan ilmu. Kemudian dia beramal dan akhirnya dia mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Dia ambil kira pada penghujungnya. Boleh jadi dalam hadis yang warid dalam hadis 40 An-Nawawi tu, bahawasanya dia amal dengan amal ahli syurga pada hayat dia. Boleh jadi. Maka kemudian di penghujung akhir kehidupannya, Allah Ta'ala telah kehendak pada azal pun, dan Allah Ta'ala telah mengetahui pada azal pun, bahawasanya dia ini akan mati dalam su'ul khatimah. Walaupun hidupnya dalam amal ahli syurga, di penghujung hayatnya, dia ini masuk dalam api neraka kerana dia berakhir kehidupannya dengan su'ul khatimah. Ini wal'iyadu billahi ta'ala. Contoh yang Nabi sebut tentang kisah seorang lelaki yang telah bunuh ramai manusia kan, 99 orang. Kemudian dibunuh lagi. Kemudian akhirnya dia berhijrah, dia pindah daripada negerinya ke negeri tempat-tempat yang ramai orang soleh. Di pertengahan jalan dia mati. Maka jika diukur, maka dia ini adalah daripada ahli jannah. Maka itulah yang ditunjukkan contoh. Amalan hidupnya adalah amalan ahli neraka, tapi penghujung hayatnya dia mati dalam husnul khatimah. Dan ada sebahagian daripada kisah-kisah yang diceritakan yang mana dia hidup sebagai abid, ahli ibadah, tapi di penghujungnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wal'iyadu billah. Maka hendaklah kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang-orang yang dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Wal'iyadu billah, kalau kita mati dalam su'ul khatimah. Maka al-amal bil khawatim, segala amalan diambil kira pada penghujungnya. Bukan bermakna ini dijadikan dalil bagi sebahagian orang untuk dia berterusan buat jahat. Ada juga orang dia mengaji, dia ambil part-part sikit kan. Tengok dia kata, kau jangan hukum-hukum orang, dia kata. Kita yang dikira yang penghujung, betul. Yang dikira penghujung, tapi tengok dekat perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi sebelum tu yang ambil pada hadis Nabi tu. Wa kullum muyassarun lima khuliqalah. Maksud dekat sini ialah kita ni
kena faham dalam masalah al-khawfu war-raja, dan kita kena faham juga tentang masalah al-amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah. Yang ni kita kena faham. Tu ngaji akidah ni dia membawa kepada tasawuf yang benar. Jangan jadi macam orang-orang yang jual agama dengan dia kata, aku ni tak bertudung pun hati baik, tak bertudung pun semayang juga, contoh kan. Aku minarat juga, main judi juga. Tapi apa ibadah aku buat juga. Bukan macam tu dia punya kaedah yang dibawa oleh agama kita. Okey, walaupun betul perkataannya itu, tetapi perkataannya betul tapi dia kehendak pada perkara yang batil. Itu salah. Itu salah. Sebab tu kita kena gabung dua-dua kefahaman ni. Orang yang memang Allah kehendak ahli syurga, maka hidupnya itu Allah Ta'ala akan permudahkan ke arah jalan ahli syurga. Bagaimana permudahkan ke arah jalan ahli syurga? Adakah dengan main judi? Adakah dengan minum arak? Adakah dengan berzina, mencuri, merompak? Tidak. Itu bukan gambaran orang yang bakal mendapat syurga. Kerana gambaran orang mendapat syurga adalah dia buat taat, dia tinggalkan maksiat. Itu gambaran ahli syurga. Gambaran ahli neraka pula ialah hidupnya tu zina, mencuri, minum arak, tak pernah solat dan sebagainya. Itu gambaran ahli neraka. Itu yang Nabi sebut, wa kullu muyassarun lima khuliqalah. Tetapi kita kena faham juga ada sebahagian daripada hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala ihsan kepada mereka, bahawasanya hidupnya ni dulu Masya Allah, kalau dilihat seperti ahli neraka. Tetapi takdir Allah, dia ni mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada sebagian orang hidupnya sebagai ahli syurga, nampak amat-amat ahli syurga, tapi di penghujungnya takdir Allah, dia ini mati dalam su'ul khatimah. Wal'iyadzubillah. Jadi di sinilah main peranan tasawufnya. Kita kena ada, apa dia? Kita kena ada al-khawfu war-raja. Al-khawfu war-raja, iaitu kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Dan kita mengharap redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berada dalam keadaan sekarang ni, dia ada kesihatan, dia ada masa lapang, dia masih berumur, dia ada duit, dia ada semua yang 5 yang Nabi sebut, ightanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Dia ada. Dia berbeza keadaan dengan orang yang dia nyawanya dah penghujung dah. Dia mati dengan mati yang dia sakit dengan sakit yang makhuf, sakit yang kita tahulah sakit tu kebiasaannya ada sebagian orang sakitnya tu sakit tenat, yang mana kita tahu ataupun kita takutkan kesakitannya itu biasanya bawa kepada kematian. Okay, jadi kalau orang sekarang dia ada masa lapang, dia ada duit, dia ada kesihatan, inilah waktu yang biasanya manusia buat maksiat. Inilah waktunya. Kan? Kita buat maksiat sebab kita ada masa lapang. Kalau kita masa sempit, kita tak buat maksiat. Kita buat maksiat bila kita ada masa lapang. Ramai orang buat maksiat sebab ada masa lapang. Dan kita buat maksiat biasanya kerana kita ada kesihatan, kita ada kemampuan. Contoh orang berzina. Dia berzina sebab dia ada kemampuan. Dia merompak sebab dia ada kemampuan. Sebab dia sihat. Dia ada masa lapang, dia ada kesihatan, ataupun dia ada duit, dia ada harta untuk berjudi, untuk isap dadah contohnya, minum arak. Maka pada saat manusia ini dia berada pada condition dia ni ada duit, ada harta, ada kesihatan, ada masa lapang, dan ada kehidupan, dan ada muda, masih gagah. Maka dia ni kena balance di antara al-khawfu war-raja. Kata ulama dia kena balance. Balance di antara al-khawfu war-raja. Itu dia di antara, dia kena seimbang di antara dia takut kepada Allah dan dia mengharap keampunan dari Allah. Pada saat ini dia balance. Maknanya dia berjalan sehari-sehari daripada celik mata sampailah dia tidur kembali,
dia kena balance di antara dua tu. Dia bila nak buat maksiat, dia takut pada Allah. Tapi disebabkan dia manusia, sebagaimana Nabi sebut dalam hadis kan, kullu bani Adam khata'. Okay, setiap anak Adam itu adalah pendosa, pelaku salah. Dan sebaik-baik pelaku salah adalah yang bertaubat. Maka boleh jadi kita dalam keadaan kita berhati-hati, kita takut akan Allah, tapi manusia ni lupa. Jadi dia boleh jadi terjebak dalam maksiat. Tak kira lah maksiat dosa kecil ataupun dosa besar, boleh jadi. Maka dia hendaklah ambil ar-raja tadi, ar-raja, iaitu dia mengharap keampunan Allah. Maknanya dia balance lah. Janganlah hidup dia ni, maksudnya kalau hidup dia tu lebih pada khauf, itu lebih baik lah. Kalau hidup dia lebih pada khauf, lebih baik. Kerana orang yang betul-betul takut pada Allah, dia memang tak akan buat dosa lah. Dia bukan maksum, dia mahfuz. Kalau betul-betul dia takut pada Allah, macam para awliya Allah, para wali Allah. Mereka ni hidup, mereka khauf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka takut pada Allah. Lalu mereka menjauhkan diri daripada perkara-perkara maksiat ni. Kita cerita ni dalam konteks kita normal. Jadi kita balance di antara al-khawfu war-raja'. Kita takut akan Allah, tapi dalam masa yang sama kadang-kadang kita terlalai, kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita buat dosa dan sebagainya. Maka kita pun takut akan Allah, tapi dalam masa sama kita juga harap rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Ta'ala mengampuni kita dengan cara kita melakukan taubat kepada Allah. Tapi di penghujung hayat manusia, contoh dia sakit. Sebab tu kita berdoa juga pada Allah supaya kita tidak mati fajaah. Kita tidak mati tiba-tiba. Indal ghaflah, di saat kita ini ghaflah, lalai ya, buat maksiat, tiba-tiba Allah Ta'ala perintah malaikat cabut nyawa kita kerana dah sampai masa wa'iyadzubillah. Maka dalam konteks ni, kita cerita ni ialah jika dia ini ditimpa satu sakit yang tenat, dan sakitnya itu sakit yang kebiasaannya tak sembuh lah, sakit tu kebiasaannya berakhir dengan kematian. Pada saat itu, dia kena lebihkan roja, kerana orang yang sakit, duit pun tak guna dah waktu sakit kan. Duit tak guna, umur muda pun tak guna juga kalau sakit. Dia tak ada guna dah kerana dia sakit. Jadi pada saat ini peluang untuk dia buat maksiat tu tak ada, tak banyak. Kalau ada pun tak ada lah. Jaranglah orang yang sakit nak mati ni fikir nak buat maksiat lagi. Maka dia lebihkan roja, dia lebihkan mengharap keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu cara dia. Maka dalam keadaan kehidupan sekarang ni, yang normal kita yang berada, kebanyakan daripada kita sekarang ni ialah kita balance di antara khauf dan raja. Kalau boleh kita lebihkan lagi khauf. Tapi kalau kita di penghujung hayat, dah sakit penat contohnya, kita lebihkan raja. Moga-moga Allah Ta'ala ampun aku sebelum mati. Moga-moga Allah Ta'ala ampun aku sebelum mati. Moga-moga Allah Ta'ala ampun aku sebelum mati. Jadi sebab tu kita ni muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau kita ditimpa satu sakit yang berat, sebelum kematian kita, itu adalah nikmat daripada Allah. Sebab tu kata ulama, al-bala'u ni'matun lil mu'minin. Balak itu sebenarnya nikmat bagi orang beriman, kerana balak ini dia dua je. Sama ada sebagai kafarah bagi dosa dia atau sebagai peningkat bagi darjat dia. Darjat dia di sisi Allah. Allah Ta'ala nak tinggikan darjatnya, kemuliaan dia. Maka boleh jadi balak yang tertimpa atas kita adalah sebagai kafarah bagi dosa-dosa kita. Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita. Kafarah ni jangan faham kafarah orang Melayu. Kafarah orang Melayu ni lain sikit, dia bunyi dendam sikit. Ini kafarah dalam agama, maksudnya Allah Ta'ala nak ampunkan dosa dia. Ataupun jika dia memang orang yang soleh, dia orang yang baik, sepanjang hidup dia memang baik, dia ditimpa balak di penghujung hayat dia, maka itu adalah untuk peningkatan darjatnya di sisi Allah, kemuliaannya
sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah sedikit sebanyak tasawufnya daripada pengajian akidah ini. Tapi kita akan bahas juga tentang al-amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah nanti insya-Allah pada tempat-tempat yang tertentu. Baik, kemudian kita kena faham juga kata pengarang was-sa'idu man sa'ida biqada'illahi ta'ala wasyaqiyyu man syaqiya biqada'illahi ta'ala. Dan orang yang bahagia itu adalah dia bahagia dengan ketetapan dari Allah. Kita ni bahagia kerana Allah Ta'ala yang kehendak kita bahagia dan Allah Ta'ala yang jadikan kita bahagia. Sebab tu kita bahagia ni, bahagia ni adalah suatu perkara kurniaan Allah. Bahagia ni kurniaan Allah. Bahagia yang sebenar ialah apabila kita diredai oleh Allah Ta'ala dengan kita dikurniakan keimanan dan kita dikurniakan ketaatan. Itu bahagia sebenar. Bahagia ni dia bukan romantik dalam movie Korea ke drama-drama Hindustan. Itu bukan bahagia. Itu apa yang dipaparkan sebagai suatu bentuk keindahan dunia. Itu bukan bahagia. Kita kena ubah mindset kita ikut mindset para anbiya, mindset para ulama. Bahagia ni bukan yang jenis romantik, bagi-bagi bunga, beli-beli. Bukan tak boleh, beli-beli bunga itu baik, beli hadiah baik. Tapi maksud kat sini ialah kebahagiaan yang hakiki tu ialah jika kita ini sebagai individu ataupun sebagai satu keluarga, itu kita lihat sebagai individual kita dapat keimanan daripada Allah dan kita dipermudahkan untuk melakukan taat pada Allah. Itu bahagia. Itu bahagia yang sebenar. Dan kita lihat ahli keluarga kita mudah. Mereka ni dikurniakan keimanan dan mudah mereka melakukan taat. Itu kebahagiaan sebenar. Bagi satu keluarga, jika dia lihat ahli keluarga dia dipermudahkan melakukan taat pada Allah, dikurniakan keimanan yang benar, mengikut manhaj ahli sunnah wal jamaah, dan kemudian berterusan berkata ulama fajara dhalika ala yadihi wa mata alaih. Kemudian dengan keimanan dan ketaatan itu berterusan benda tu dalam genggamannya, dalam kehidupan dia, dan dia mati dalam keadaan itulah bahagia. Kerana bahagia kita yang kita doa itulah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahagia kita bukan duit juta-juta, emas berkoyan-koyan dalam guni, dalam bank, kereta besar-besar, rumah 5 tingkat, 6 tingkat, 10 tingkat. Itu gambaran bahagia bagi ahli dunia. Yang kita cerita dalam akidah ni ialah bahagia ikut syarak. Kerana nak dapat kereta power, nak dapat nikmat, nak dapat kemewahan, nak dapat, itu semua dalam syurga. Sebab tu syurga tu ada benda tu semua tu. Sebab harga syurga tu bukan kemewahan, harga syurga tu adalah bentuk-bentuk tadi tu. Jadi kalau orang tu ditimpa bala, dia kena syukur pada Allah. Kalau orang tu ditimpa kesusahan, masyaqqah, dia kena syukur pada Allah. Dan sebab tu kata pengarang, wasyaqiyyu man syaqiya biqada'illah. Dan derita pula juga derita kerana Allah Ta'ala yang takdirkannya derita. Derita dekat sini ialah bukan derita dia lahir cacat ataupun ada ahli keluarganya ditimpa musibah. Itu bukan derita. Itu bukan derita pada sudut pandang akidah dan tasawufnya. Itu bukan derita. Itu bukan derita. Itu bala. Itu bala. Yang mana bala ni Allah janji dah, walanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tu bala, bukan derita. Derita kat sini kata ulama apa dia? Derita kat sini ialah Allah Ta'ala menciptakan baginya syar, keburukan, kejahatan
balak tak semestinya balak bukan syar. Balak bukan syar. Syar ni apa? Jika Allah Ta'ala jadikan dia ini sebagai seorang pencuri, perompak, penzina, peminum arak, kafir, murtad, itu syar. Dan dia berterusan keadaan dia ini sampai dia mati. Itulah derita yang sebenar. Kerana derita itu dinilai pada derita hari akhirat. Kalau ada orang tu miskin sampai dia mati, itu derita pada pandangan ahli dunia, bukan derita pada pandangan syarak. Kalau dia miskin sampai mati tapi dia beriman pada Allah dan dia sabar terhadap apa yang Allah Ta'ala balakkan ke atasnya, tempatnya di mana? Dalam syurga. Dalam syurga. Itu maksud daripada makna sa'id dan makna syaqi. Dan kebahagiaan dan penderitaan itu juga adalah berlaku dengan qada Allah. Dengan qada Allah Subhanahu wa taala, berlaku dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana tu kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan keimanan. Hadis yang kita sebut tadi dalam hadis 45 Nawawi ada dinukilkan dalam nota kaki dalam kitab ini. Innal 'abda la ya'malu 'amala ahli an-nar. Innal 'abda la ya'malu 'amala ahli an-nar wa innahu min ahli al-jannah wa ya'malu 'amala ahli al-jannah wa innahu min ahli an-nar wa innamal a'malu bil khawatim. Yang ni bukan yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam hadis 40, tapi pada maknanya riwayatnya sama pada makna. Jadi ini adalah yang disebut oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bahawasanya boleh jadi seorang hamba tu dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, kemudian dia adalah daripada ahli syurga. Boleh jadi dia adalah melaksanakan amalan ahli syurga tapi dia tu adalah ahli neraka. Tapi ini bukan dalil bagi orang-orang yang buat maksiat sekarang. Dia kata, kau jangan pandang rendah kat aku. Boleh jadi aku buat maksiat sekarang tapi aku adalah ahli syurga. Bukan. Bukan. Sebagian orang dia buat dalil ni sebagai suatu dalil yang membenarkan dia berterusan dalam melakukan maksiat. Tak. Yang tu dalam pembahasan dia ada pembahasan yang panjang tentang al-amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah. Yang mana kita akan bahaskan pada sesi yang akan datang insya-Allah. Maka hendaklah kita sama-sama berdoa pada Allah agar kita dikurniakan husnul khatimah, dimatikan dalam keadaan iman dan sentiasa dijaga iman kita insya-Allah. Saya mohon habis awal sedikit hari ini kerana saya baru sampai juga daripada Kelantan. Jadi saya harap ada manfaatnya bagi muslimin dan muslimat pada malam ni. Barakallahu fikum. Dan hendaklah kita sama-sama tanamkan azam supaya kita dapat istiqamah habiskan kitab Aqidatut Tahawiyah, dan insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan buka kitab-kitab yang lain lagi insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya